Semua, nama aku Hafizal bin Baderi. So hari ni aku nak cerita topik pasal macam mana cara kita nak baca geran hartanah. Nak cerita pasal sejarah geran ni lah sikit kan. Okey, so orang yang ciptakan sistem yang ada geran ni bernama Sir Robert Torrens. So Sir Robert Torrens ni dia berasal daripada Ireland, lepas tu dia move ke London ataupun England. Dia jadi ahli parlimen, lepas tu dia move pula ke South Australia. So Sir Robert Torrens ni dia yang design dan dia yang lobby bill ni ataupun satu act ni dekat Australia sampai adanya satu akta yang bernama Property Gain Act di Australia. So kita di negara Malaysia ni of course lah kita banyak pengaruh daripada British, daripada Commonwealth. So kita ambil sistem torrent ni kita gunakan dekat negara kita, walaupun kita tak gunakan 100% tapi mostly kita ada guna juga. Apa maksud dia sistem torrent ni? So nama torrent ni dapat daripada nama Sir Robert Torrens tadilah. So wujudlah torrent system. Okey, apa maksud torrent system ni? So maksud torrent system ni adalah pendaftaran ataupun registration adalah segala-galanya evidence ataupun bukti yang komplit dan indivisibility, maknanya bukti yang tidak boleh disangkal. Okey, katakanlah contohlah tanah tu kan, so kau dah tinggal tanah tu lama, katakanlah dah 20 tahun kau tak visit, tak pergi melawat tanah kau. So one day tu kau pergi dekat tanah kau, tengok tiba-tiba ada orang buat bangunan ataupun buat rumah dekat tanah kau tu. So apa bukti yang menyatakan, claim mengatakan itu tanah dia? So bukti dia adalah registration ataupun geran. So kau je tunjuk geran je dan membuktikan itu property kau, dan maksudnya tak boleh disangkal dan dijamin oleh pelembab torrent system ni. Sebelum ni lah kita back kepada sejarah balik. So hanya ada deed. Deed ni maksud dia surat ikatan. So dalam surat ikatan ni dia banyak sangat kelemahan dia. Antara kelemahannya sukar kita nak trace siapa owner, dan dia hanya disign oleh dua pihak saja, private saja. Dan deed ni ataupun surat ikatan ni tak dijamin oleh kerajaan. So bila kita tunjukkan bukti tu tak kuat, so boleh di-challenge. Sebab tu wujudnya torrent system. So dalam torrent system, pendaftaran adalah segala-galanya. Dia ada dua prinsip ataupun prinsipal lah. So prinsip yang pertama dia panggil mirror. Mirror ni apa maksud dia? Cermin. So bila kita tengok cermin, dia akan reflect accurate maklumat dalam muka kita lah. Katalah kalau aku tengah tengok cermin sekarang, so nampak jerawat, so still nampak jerawat, nampak tak lalat, still nampak tak lalat. So maksud mirror punya prinsip ni, prinsip pertama torrent ni, so maklumat yang kita tengok dekat geran tu semua tepat. So contoh maklumat yang tepat adalah nama. So ada nama owner, so ada kategori penggunaan tanah, so ada saiz tanah, so ada mukim, ada negeri. Itu maksud dia mirror. So prinsip yang kedua adalah prinsip curtain ataupun prinsip dia panggil langsir lah kalau dalam bahasa Melayu. So prinsip langsir atau curtain ni maksud dia kita tak perlu tengok lebih daripada geran, sebab dengan geran saja dah ada maklumat yang lengkap dah. Tak perlu owner bagi dokumen tambahan yang tebal, yang banyak, tak perlu. Hanya dengan geran saja, dengan 3 lampiran saja cukup memadai untuk potensi buyer ataupun owner membuktikan yang tanah ni milik dia. Tetap dan satu hak milik sementara. Hak milik tetap ni kalau bahasa law-nya kita panggil FT lah, final title. Kalau hak milik sementara ni kita akan panggil qualified title. So dia ada dua pemilik tanah ni lah. So kena ingat tanah ni dalam bidang kuasa state ataupun bidang kuasa kerajaan negeri. So dia ada dua di situ. Satu hak milik pejabat pendaftar ataupun PTG. Maknanya PTG ni satu negeri ada satu saja. Itu maksud dia PTG ataupun pejabat pendaftar. So satu lagi hak milik pejabat tanah dan daerah ataupun PTD lah. So PTD ni setiap daerah dia ada satu. Kalau Kuantan dia ada PTD Kuantan, kalau Rompin dia ada PTD Rompin. So nampak dia punya dua pemilikan dekat situ lah. Okey, so kalau hak milik tetap ni sangat senang lah kan. Kita ada geran, so boleh tengok dekat atas tu lah kan, dia ada tulis geran. So dia tulis GRN. Kalau pajakan negeri dia tulis PN. Yang ini milik PTG lah. So kalau hak milik sementara dia tulis HSD, hak milik sementara daftar. So kalau geran mukim pula, geran mukim adalah milik pejabat tanah dan daerah lah. So dekat atas tu dia tulis borang 5E. So dia ada geran mukim, dia ada pajakan mukim. Tapi persoalan yang paling besar adalah HSD dan HSM.
HSD adalah hak milik sementara daftar, HSM adalah hak milik sementara mukim. So dua ni memang banyak sangat masalah. Kadang-kadang bila kita WhatsApp klien, contoh aku kan, REN, Perundingan Tanah Berdaftar. So bila aku WhatsApp geran dekat klien tu, klien tengok, kenapa geran ni dalam copywriting tulis geran kekal, hak milik selama-lamanya, tapi bila tengok dekat atas tu hak milik sementara. Sementara ni apa maksud dia? So sementara ni dia orang macam agak takut sikit dengan ayat sementara ni, macam bukan, maknanya sekejap dia dapat geran ni, lepas tu dah tukar hak milik. Bukan masuk macam tu. Okay, so aku akan tekankan sikit pasal topik hak milik sementara ni. So hak milik sementara ni dia sah untuk dipajak, digadai dan dijual beli. Sah sebenarnya, dan dijamin oleh perlembagaan juga, HSD dan HSM ni. So katakanlah contohlah, sebab apa wujudnya hak milik sementara ni, katalah kita nak pecah lot kan, pecah pemaju, dia ada 2 ekar, so dia nak pecah teres lah, lebih kurang dalam 22 unit, 23 unit. So nak pecah geran untuk dapatkan geran individu sahaja almost 2 tahun plus. So nak dapatkan final title tu dia perlukan lagi 2 tahun, sebab kena tunggu queue sampai JUPEM endorse, Ketua Pengarah JUPEM endorse geran tu. So dalam tempoh tu kerajaan decide dia akan keluarkan geran sementara. Masuk geran sementara ni belum diukur halus kan, kalau ikut betul-betul sampai 5 tahun baru keluar geran muktamad. So masa dan kos pemaju tu agak besar, sebab tu wujudnya geran hak milik sementara. So secara ringkasnya, hak milik sementara ni adalah geran yang sementara, belum diukur halus oleh JUPEM. Sebab kalau kita tengok page yang belakang sekali dekat gerai, dia tulis itu dah sign oleh Ketua Pengarah JUPEM, ataupun belakang tu disign oleh surveyor swasta. So surveyor swasta dia akan sign, maknanya itu masih hak milik sementara. Tapi kalau Ketua Pengarah JUPEM, dia yang sign dekat page belakang sekali tu, itu adalah hak milik tetap ataupun muktamad final title. Kan adalah pajakan negeri. Okey, so pajakan negeri automatik lah. So hak milik siapa? So pajakan negeri adalah hak milik pejabat pendaftar ataupun PTG lah. So ini adalah final title lah, ataupun hak milik tetap lah, sebab dia PN, pajakan negeri. Kalau HSD ataupun HSM adalah pajakan sementara lah, hak milik sementara lah. Okey, so tanah ni cukai tahunan dia RM45. So wajib bayar cukai tanah kan. Kalau tak bayar cukai tanah, kerajaan negeri ada hak untuk tarik balik hak milik, sebab tanah ni adalah bidang kuasa kerajaan negeri. Okey, so yang paling penting adalah pajakan selama 99 tahun, tempoh berakhir pada 16 Januari 2099. So ni sangat penting lah. So tempoh pajakan untuk geran ni adalah 99 tahun. So senang je nak kira baki pajakan dia. So 2099 kau tolakkan dengan tahun terkini, maknanya 2099 tolakkan dengan 2021. So baki pajakan 78 tahun sahaja. So jangan risau pasal pajakan ni, boleh disambung balik. So topik untuk sambung pajakan ni agak berat. So nanti next video aku akan cover. Okey, so detail-detail ni negeri Pahang. So daerah Kuantan, Mukim Sungai Karang. So nombor lot. Okey, so nombor lot ni penting, sebab nombor lot ni kita akan buat carian pula di pejabat tanah. Kalau dalam ni kita akan buat pencarian di pejabat pendaftar lah. Sebab dalam carian ni, masuk carian ni adalah status geran terkini. Maknanya bebas daripada segi semua bebanan. Maknanya tak ada caveat lah. Tak ada caveat private, tak ada register caveat kan, tak ada land holder caveat. So topik caveat ni pun next video aku akan cover juga. Okey, so luas lot 130 meter persegi. So senang kita convertkan saja. So geran ni 1400 kaki persegi. Okey, so kategori penggunaan tanah. So bangunan. Okey, so kategori penggunaan tanah ni dia ada 3 kategori. Pertama bangunan, kedua pertanian, ketiga industri. So dalam bangunan ni dia pecah pula, residen ada, bangunan perniagaan ataupun kedai. Kalau kategori pertanian dia ada tanaman padi, dia ada tanaman getah. So kalau industri pula dia ada khas untuk bengkel, untuk factory, untuk manufacture. Okey, so tanah yang diperihalkan di atas dan dipegang untuk selama tempoh tahun di atas. So rujuk balik. So baki pajakan ada 78 tahun. Okey, so geran ni didaftarkan pada 20 Mac 2007. Okey, so yang paling penting syarat-syarat nyata yang dekat bawah ni.
Tanah ini hendaklah digunakan untuk satu unit rumah kediaman teres sahaja. Okey, so maksud dia property ni tanah ni kita hanya boleh bina rumah teres saja. Tapi kalau dia tulis untuk banglo lah, untuk semi D lah, tak boleh. Anda kata kalau nak buat rumah banglo dekat geran ni tak boleh lah, sebab dia memang unit teres. Contohlah kan, ada geran banglo, lepas tu kalau nak bina semi D dekat geran banglo tu tak boleh, tak lulus. Maknanya kena buat loan government, tak boleh. Page kedua geran lah. So dalam page kedua ni ada benda yang paling penting, sekatan-sekatan kepentingan, atau bahasa law ataupun bahasa perundingan tanah dia cakap consent lah. So dalam konsen ni ditulis apa? Sekatan-sekatan kepentingan. Tanah ini tidak boleh dipindah milik, dipajak, digadai melainkan setelah mendapat kebenaran bertulis daripada pihak berkuasa negeri. So klausa ni apa maksud dia? So klausa ni kerajaan negeri masukkan untuk kontrol penjualan tanah daripada Melayu kepada Cina. So dengan ada klausa ni, kerajaan negeri ada kuasa. Bila dia tak bagi kebenaran, so kau tak boleh transfer nama. So katalah rumah ni di Kuantan, so owner asal Melayu nak transfer ke China. So bila state tak sign, tak bagi kebenaran, tak boleh transfer. Itu maksud klausa ni. So kalau macam Pahang ni, mostly lah kan, kebanyakannya bila ada consent ni daripada Melayu nak tukar kepada China, memang tak boleh. Tapi ada juga pengecualian yang boleh, tapi secara peratusnya agak sukar peratus dia. So kita pergi tengok yang kedua pula. Tarikh mula-mula diberi pemberi milikan. So nombor hak milik asal, nombor hak milik yang terdahulu. Okey, so apa maksud dalam bahagian ni? So dalam maksud ni dia adalah susun galur geran ni ataupun dia punya perjalanan geran ni. Contohlah geran ni should be lah daripada pertanian. So nombor lot pertanian dia berapa? Lepas tu dia convert kepada geran sementara sampailah keluar geran muktamad. So ini adalah perjalanan dia. So yang ini penting. Kadang-kadang bila kita daripada pertanian kita convert ke bangunan, so geran pertanian tu kita kena simpan juga. Sebab pejabat tanah dah hapuskan geran tu, sebab dah keluar geran baru. Asal ni kau kena simpan. Okey, aku bagi contoh lah, satulah pengalaman aku sendiri kan. Contoh kita ada tanah seka, so kita pecah geran. So kepada 6 lot banglo lah kita dapat. Okey, so bila keluar geran individu 6 lot ni, dia akan keluar geran hak milik sementara lah. So geran lama ni kerajaan negeri akan hapuskan. So bila kita ada geran baru ni, so bila kita nak transfer ataupun jual, so katalah kita baru dapat tahun 2019. So sekarang ni 2021. So kita kena cukai tau. Cukai untuk tahun 3 tahun pertama 30%. So apa yang kita boleh buktikan yang tanah ni kita dapat dah lama sebenarnya daripada pertanian. Tanah ni nama kita. So kita kena override ataupun supersede dia dengan geran pertanian yang kita simpan lama tu. Sebab tu pentingnya geran yang masih pertanian dah convert ke geran bangunan kita kena simpan juga. Sebab kita nak elakkan cukai keuntungan hartanah tu. Okey. So yang dekat bawah adalah rekod ketupuanan, rekod ketuan punyaan. Ketuan punyaan. Payah nak sebut ni. Okey. So dia akan tulis nama lah, nama owner lah. So dalam kes ni geran ni Nadia Hanis nama dia. So dia akan tulis nama penuh dia lah. Lepas tu dia akan tulis bahagian dia satu persatu ke. Kalau satu nama lah, kalau dua nama 1/2, 1/2. Itu maknanya contoh kalau joint loan lah laki bini. So dia akan tulis nombor IC. Okey, lepas tu dia tulis alamat. Okey, so alamat ni jangan confuse. Kadang-kadang kalau kita beli rumah undercon, masa kita beli rumah undercon tu alamat tak ada lagi property tu. So kita bubuh alamat semasa kita. Mungkin masa tu kita duduk dekat Selangor ke, dekat Perak ke. Sebab tu dah alamat ni kebiasaannya bukan alamat property tu. So kena check betul-betul. So ada loan, so dekat bawah tu dia tulis. Semuanya digadai oleh, kalau LPPSA, Kementerian Keuangan lah. Okay, kalau jika dia pinjam bank, Maybank lah, CIMB lah. So semua detail ada dekat sini. So balik kepada tadi, apa prinsip langsir ataupun mirror. So maknanya kita tak perlu tengok lebih daripada geran. Dengan geran sahaja owner boleh buktikan hak milik dia. So potential buyer hanya perlukan geran sahaja. Maklumat lain tak perlu. Macam geran yang ketiga lah. So geran ketiga ni penting jugalah sebab dia ada luas dia lah. Bukan berapa, panjang berapa. So yang atas tu simple lah. Jenis hak milik negeri, okey, mukim, pajakan.
Okey, nombor lot. Okey, so luas lot dia 130 meter persegi. So kita convertkan kepada kaki persegi lebih kurang 1400 lah. So cara nak convert dia senang saja. Okey, 130 meter persegi kita kalikan dengan 10.7639 dapat bersama dengan 1399.307. Lebih kurang 1400 kaki lah. Okey, kadang-kadang kita ni orang Melayu dia biasa pakai kaki, dia jangan pakai meter persegi, dia jangan pakai meter pun jangan pakai juga. So untuk mudahkan kita buat copywriting ataupun mudahkan kita nak explain dekat potential buyer kita, so kita kena convertkan dulu. So cara convert dia senang saja. Okey, dalam tanah ni contohlah, dalam tanah ni bukaan dia 6.096 meter. So dalam meter kita convert ke kaki. So cara nak convert dia, kau kalikan je dengan 3.28084. So sama dengan bukaan dia 20 kaki. Okey, so panjang dia 21.336. So cara dia mudah aja. Convert dengan 3.28084 bersamaan dengan 70 kaki. Faham apa yang aku explain pasal geran? So lepas ni kan kau boleh study pasal geran lah. So kalau nak beli property dulu, boleh check geran dulu. Hanya dengan tengok geran kita dapat segala maklumat yang kita perlukan. Tak perlu dokumen tambahan yang lain. Hanya sekadar geran sahaja cukup untuk kita dapatkan segala detail dia. So jika kau rasa aku punya video ni bermanfaat, please like, comment and share. Jika korang ada soalan, boleh komen dekat bawah. Nanti aku akan balas komen korang. Dan jangan lupa subscribe guys. Tioman.